Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allama Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan seorang hamba akan diberi catatan amalnya pada hari kiamat, tetapi dia tidak akan melihat satu pun amal baik di dalamnya. Dia akan bertanya, di mana solatku, puasaku dan amal-amal ibadatku yang lain? Dikatakan kepadanya, semua amalmu telah hilang kerana engkau terlibat dalam umpatan. Dikatakan Allah mengampuni separuh dosa orang yang diumpat. Sufyan bin Husain mengkhabarkan, aku sedang duduk-duduk dengan Iyash bin Muawiyah dan mengumpat seseorang. Iyash bertanya kepadaku, apakah engkau telah menyerang orang-orang Romawi atau Turki tahun ini? Aku menjawab, tidak. Iyash berkata, orang-orang Turki dan Romawi telah selamat dari seranganmu, sementara saudaramu sendiri yang Muslim tidak. Dikatakan, seorang manusia akan diberi catatan amalnya di hari kiamat, dan dia menemukan di dalamnya amal-amal baik yang tidak pernah diperbuatnya. Dikatakan kepadanya, inilah imbalan, balasan bagi umpatan orang terhadapmu yang tidak kamu ketahui. Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang ucapan Nabi SAW. Sesungguhnya Allah membenci keluarga pemakan daging manusia. Sufyan berpendapat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengumpat. Mereka memakan daging manusia. Perkara mengumpat disebut-sebut di hadapan Abdullah bin Mubarak, yang lalu berkata, jika aku boleh mengumpat seseorang, nescaya aku akan mengumpat kedua orang tuaku, sebab merekalah yang paling berhak atas amal-amal baikku. Yahya bin Mu'az menyatakan, jadikanlah keuntungan seorang Muslim terhadap dirimu berupa 3 hal ini. Jika engkau tidak dapat membantunya, maka janganlah engkau mengganggunya. Jika engkau tidak dapat memberinya kegembiraan, maka janganlah engkau membuatnya sedih. Jika engkau tidak dapat memujinya, maka janganlah engkau mencari-cari kesalahannya. Dikatakan kepada Al-Hasan Basri, si Anu dan si Anu telah mengumpat anda. Maka Hasan lalu mengirimkan oleh-oleh kepada orang yang mengumpatnya dengan pesan, aku mendengar bahawa engkau telah melimpahkan amal baikmu kepadaku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah SAW telah berkata, jika orang mencampakkan tabir rasa malu dari wajahnya, nescaya tidak akan ada masalah umpatan. Al-Junaid menuturkan, aku sedang duduk-duduk di masjid Asy-Syunuziyah, menunggu iringan mayat agar aku boleh ikut melaksanakan solat jenazah. Orang-orang Baghdad dengan berbagai kelasnya duduk menunggu iringan tersebut. Lalu aku melihat seorang miskin yang bertopeng sebagai sufi mengemis dari orang yang banyak. Aku berkata kepada diriku sendiri, jika orang ini mau bekerja untuk memperoleh rezeki, itu akan lebih baik baginya. Ketika aku kembali ke rumah, maka seperti biasanya aku mulai melakukan wiridku di malam hari, menangis dan solat serta amalan-amalan lainnya. Tapi semua wiridku itu terasa memberatkan jiwaku. Maka aku lalu tidak dapat tidur dan duduk-duduk sahaja. Ketika ngantuk datang kepadaku, aku melihat si pengemis itu. Kulihat orang-orang sedang meletakkan tubuhnya di atas sehamparan kain yang lebar, dan mereka memerintahkan kepadaku, makanlah daging orang ini, kerana engkau telah mengumpatnya. Keadaan orang itu diungkapkan kepadaku dan aku membantah. Aku tidak mengumpatnya. Aku hanya mengatakan sesuatu kepada diriku sendiri. Lalu dikatakan kepadanya, perbuatan seperti itu pun tidak layak. Pergilah kepada orang itu dan meminta maaflah. Pergilah aku terus mencari orang itu sampai aku menemukannya sedang mengumpulkan
daun-daunan yang tersisa dalam air yang digunakan untuk mencuci sayur-sayuran. Ketika aku memberi salam kepadanya, dia bertanya, wahai Abul Qasim, apakah engkau datang ke sini untuk mengumpat? Aku menjawab, tidak. Dia berkata, semoga Allah mengampuni dosa kita berdua. Abu Ja'far Al-Balkhi mengkhabarkan, seorang pemuda dari kalangan warga Balakh, ini satu kawasan di Afghanistan, sedang berada di antara kami. Dan dia melakukan mujahadah serta mengabdikan dirinya untuk melayani Allah, yang ini beribadat kepada Allah. Hanya sahaja dia terus-menerus terlibat dalam umpatan. Dia suka mengatakan si fulan dan si fulan itu demikian. Pada suatu hari aku melihatnya sedang mengunjungi beberapa tukang memandikan orang mati yang disebutkan orang-orang fasik. Ketika dia meninggalkan mereka, aku bertanya kepadanya, wahai fulan, apa yang telah terjadi? Dia menjawab, beginilah jadinya kerana perbuatanku mengumpat. Hal itu telah mencampakkan aku dalam kehinaan ini. Aku telah tergila-gila pada salah seorang fasik itu dan aku melayani mereka atas namanya. Semua amal ibadatku sebelumnya telah musnah. Maka mintalah kepada Allah agar mengampuniku. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita membicarakan tentang mengumpat dan mengetahui batasan-batasan mengumpat. Oleh kerana kitab ini kitab sufi, maka penjelasannya secara sehala dengan menyebut hukum secara jelas, iaitu tidak dibenarkan kita mengumpat. Walau apa jua situasinya. Walaupun para ulama menyatakan bersepakat tentang ada pengecualian-pengecualian. Namun Imam Al-Qushairi tidak menyebut pengecualiannya kerana ini bukanlah untuk dibahaskan secara hukum, tetapi dibahaskan secara akhlak. Secara akhlaknya ialah kita mengelakkan diri kita, menjaga lidah kita daripada menyebut kekurangan orang lain dengan tujuan menghinanya, dengan tujuan untuk merendah-rendahkannya, dengan tujuan untuk memberi mudarat kepadanya. Kerana itu setiap apa yang kita tuturkan, biarlah kita nampak ada masalah syar'i. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila engkau ingin bercakap, maka berfikir. In kana hunaka maslahah fatakallam. Kalau ada masalah, bercakap. Wa in syakka fiha, kalau tidak jelas kepada kamu, kamu syak, ada maslahat ke tak, ada kepentingan atau tidak. Kalau sekiranya zahir maslahah pada suatu hari, maka bercakap. Kalau tidak, maka jangan bercakap. Maka seharusnya umat Islam dan kita semua menjaga lidah kita supaya tidak tergelincir bercakap perkataan-perkataan yang boleh menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah, kemurkaan Allah, kehinaan kita dunia dan akhirat. Ramai manusia tergelincir disebabkan kata-katanya dan dia tidak mampu untuk menarik balik perkataannya sebagaimana dia menuturkannya. Maknanya, seorang menuturkan perkataan itu dengan bangga dan sombong, akhirnya dia tidak mampu menariknya dengan sifat sombong, melainkan dengan kehinaan. Sebab itu, pepatah Melayu kita pun sebut, telajak perahu boleh undur, telajak kata-kata buruk padanya. Yang pada paling buruk bila mana, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang kita tuturkan itu ada raqib dan atid menulisnya. Sebab itu diceritakan, ada orang pada hari akhirat kelak, waktu mana Allah membahagi-bahagikan buku catatan amalannya, tiba-tiba didapati dalam catatan amalannya tidak ada solat, tidak ada puasa. Walau dahulunya dia berpuasa, walau dahulunya dia melakukan ibadat-ibadat yang banyak. Maka dikatakan kepadanya, amalan kamu hilang sebab kamu mengumpat. Bahkan disebut juga dalam satu, dikatakan juga bahawa ada orang yang dia tak ada amalan banyak, tapi bila mana dibuka buku catatannya, tercatat amalannya banyak. Maka dikatakan padanya, itulah pahala orang umpat kamu. Dua situasi berbeza. Imma dalam catatan kita, tuan-tuan, hilang kebaikan kita buat. Dek kerana kita pernah mengumpat, mengeji orang lain. Maka dipindahkan amalan itu kepada orang yang kita zalimi. Manakala ada orang, amalan-amalannya bertambah mendadak sebab ada orang umpat dia. Kerana itu, tuan-tuan sekalian, pilihlah keuntungan yang pasti.
berbanding keuntungan yang tidak pasti. Yang pasti kalau kita sabar dengan umpatan orang lain, kita akan dapat pahala yang banyak. Yang tidak pastinya bila mana kita menyebut kekurangan orang lain, apakah ada masalah ataupun tidak, itu tidak pasti. Sebab itu kita berusaha untuk tidak banyak bercakap tentang orang lain. Pernah diceritakan bila Iyash bin Muawiyah, seorang tabi'in yang masyhur, seorang duduk bersama dengannya, tiba-tiba menyebut kejahatan fulan bin fulan. Lalu kata Iyash, pernah tak kamu menyerang Rom atau berperang melawan Rom? Dulu musuh Islam Rom Parsi, zaman kerajaan zaman tabi'in. Setiap zaman ada musuh Islamnya, Rom dan Parsi. Lalu katanya tak pernah. Macam mana kamu ni? Orang yang sepatut kamu lawan, kamu serang, yang patut kamu rendahkan, kamu tidak pernah lakukannya. Tapi orang Islam yang patut kamu jaga, yang patut kamu pelihara, yang ni pula kamu nak belasah. Tentu aneh, kita orang Islam. Dengan orang kafir tak berlawan pula. Dengan orang kafir kita tak buruk-burukkan pula. Tapi orang Islam kita burukkan. Orang Islam bisnes ada sikit kekurangan, kita buruk-burukkan. Tapi orang kafir kita puji, puji melambung dia. Orang Islam ada rasuah, kita kutuk sungguh-sungguh. Seperti tidak ada jalan keluar untuk dia bertaubat. Tapi kalau orang kafir pula rasuah, pandai pula kita pertahankan. Ada setengah orang, tuan-tuan, kecenderungannya menghina orang Islam. Hina orang Islam, hina orang Melayu sendiri. Tapi orang kafir, dia memujinya, dia pejam mata melihat kekurangan. Tapi kalau orang Islam, dia teropong dalam. Mana orang Islam? Ada orang pula, tuan-tuan, orang baik-baik, dia teropong kesalahan dia kat mana. Tapi orang jahat-jahat tak pernah pula disebut. Akhirnya, hairan bila kita duduk satu masjid, satu surau, satu tempat, maka yang kita cari kesalahan. Bukannya kita cari kebaikan, akhirnya kita tidak mampu berbaik sampai bila-bila. Kerana yang menghalang kita, kalau berbala, berselisih, atau kalaupun kita pernah berbaik, bila kita terus menerus melihat kekurangan-kekurangan, bercakap tentang kekurangan-kekurangan saudara kita, tetapi kita tidak pernah bercakap kelebihan dia. Akhirnya kita bermusuhan selama-lamanya. Tetapi orang kafir, ataupun orang yang berhak kita menghalakan lidah kita pada mereka, kita tidak halakan. Maka ini satu kerugian, dan ini satu benda yang bertentangan dengan sifat kita orang Islam. Sabda Nabi SAW, Al-Muslimun, Al-Muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar, orang Islam yang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Maka apakah kita, tuan-tuan, terselamat atau menyelamatkan orang lain daripada lidah kita? Kita kadang-kadang kalau tengok orang lemas, bagi kita menyelamatkannya menjadikan kita hero. Tuan-tuan tengok orang lemas, kalau seorang boleh selamatkan dia kan hero. Masuk surat khabar muka depan. Abu menyelamatkan Ali, contoh. Tapi lidah kita ni tak mampu selamatkan orang. Semua orang kita bedal, semua orang kita balun, semua orang kita rendahkan, semua orang kita umpat. Habis. Berarti kita tak boleh selamatkan. Walau kalau kita menyelamatkan mereka dari lidah kita, ia jauh lebih hebat daripada kita menyelamatkan dia daripada lemas. Ya, kerana apa? Kalaulah kita tak sempat selamat orang lemas ni, tuan-tuan, dia mati syahid. Tetapi orang yang kita tak mampu selamatkan dengan lidah, akhirnya dia terus dihina oleh masyarakat. Dan kita menanggung dosa-dosanya. Dengan kita-kita yang teruknya. Maka ini penting kita menjaga lidah kita. Sufyan Ats-Tsauri berkata, di antara sabda Nabi SAW, Nabi menyatakan, Allah benci orang yang memakan daging manusia. Yakni para pengumpat. Pernah satu ketika, bila ada seorang sahabat namanya Ma'iz Al-Aslami. Ma'iz ni, tuan-tuan, dia berzina. Bila berzina, maka dia dihukum rejam sampai mati. Ma'iz datang jumpa Nabi SAW mengaku. Bila mengaku, baginda SAW pun memerintahkan orang Islam merejamnya. Maka ketika rejam tadi, ada seorang berkata, elok-elok jadi orang, akhirnya dibaling seperti anjing. Elok-elok jadi orang, akhirnya dibaling seperti anjing. Rasulullah SAW perasan dia ni bercakap dengan kawan dia.
elok-elok jadi orang. Akhirnya dia balik macam anjing. Maka selepas selesai, Nabi SAW berjalan dengan dua orang sahabat. Jalan. Akhirnya nampak bangkai kaldai. Kata Nabi SAW, kamu berdua makan daging ni. Makan kaldai ni. Lalu kata mereka, ya Rasulullah, ini kaldai bangkai. Kata Rasul, itu jauh lebih ringan daripada kamu makan daging saudara kamu. Artinya Nabi sebut dua-dua ni, yang mengumpat salah, dengar ngumpat pun salah. Tuan-tuan jangan ingat yang mengumpat salah. Yang kita dengar ni, dengar sambil tambah nasi, sedap. Sedap dengar. Dengar dia ngumpat. Kita tak cakap apa, dengar dia ngumpat. Dia kata yang ni begini fulan tu. Orang tu ego lah, jahat lah, bla bla bla, kita makan. Tak, kita no comment. Itu tambah lagi sepinggang. Sedap pula dia. Bukan sedap nasi tu, sedap dengar dia bercakap. Akhirnya kita bersyarikat dengannya. Kita berkongsi dosa dengannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Pernah satu ketika, bila ada orang mengumpat di hadapan Abdullah bin Mubarak, dia kata, kalau mengumpat ini bolehlah. Lebih baik kita umpat mak ayah kita. Maka dia dapat pahala. Tapi mengumpat ini haram. Kita tak boleh kata gini. Ustaz, boleh tak saya nak cakap macam ni? Saya saja umpat dia Ustaz sebab saya nak kirim pahala kat dia. Boleh atau tidak? Sebab Ustaz katakan tadi bila mengumpat pahalanya berpindah pada orang tu. Ya, itu betul. Pahala berpindah. Disebut dalam hadis-hadis yang besar, yang banyak. Tapi boleh tak orang cakap macam tu? Ada orang kan tuan-tuan dia suka bercakap. Tak apalah, saya ni rajin ke masjid banyak dah pahala ni. Si mak ni tak rajin ke masjid ni. Malah orang ni. Saya nak umpat dia sikit biar pahala sampai ke dia. Maka perbuatan itu haram. Pahala sampai tuan-tuan nak sampaikan atau tidak, dia automatik sampai. Tapi kita mempelekehkan mengumpat. Sebab umpat ini secara ijma' ulama' haram. Lalu kita menghalalkan dengan tujuan konongnya nak sampaikan pahala pada dia, maka ini tak dibenarkan. Haram sama sekali. Tapi kalau kita melakukannya, kita berdosa. Dan jangan meremehkan dosa yang kita lakukan. Pernah diceritakan, ataupun di antara pesanan yang paling baik, Yahya bin Mu'az. Yahya kata, kalau kita berurusan dengan orang Islam, pegang 3 perkara. Kalau kita berurusan dengan orang Islam, pegang 3 perkara. Pertama, kalau kita tak boleh membantu, jangan ganggu. Tuan-tuan boleh tak bantu? Tak boleh. Tengok orang kat dapur. Boleh bantu? Tak boleh. Jangan pergi ganggu berlewat kat dapur tu. Ganggu dia. Tengok dia kemas-kemas rumah atau kemas-kemas barang. Kalau tuan-tuan tak boleh tolong, jangan ganggu dia. Jangan ajak dia bersembang. Dia tengah nak buat kerja ni. Jangan. Asas pertama. Dengan muamalah dengan orang Islam. Kalau tak boleh bantu, jangan ganggu. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'az, kalau sekiranya kita tak boleh gembirakan dia, maka jangan buat dia sedih. Tuan-tuan tak boleh gembirakan dia, janganlah sedihkan dia. Kita orang Islam dituntut mengembirakan orang beriman. Bukan kata Nabi SAW, amalan paling baik seorang itu mengembirakan saudaranya. Idkhalus surur ala akhi. Idkhalus surur ala akhi, memasukkan kegembiraan pada saudaranya. Pahalanya besar. Kita gembirakan dia dengan sarapan pagi. Pahala besar. Kita gembirakan dia dengan ajak menjadi tetamu. Kita gembirakan dia dengan beri hadiah. Biarlah kita ambil sempena. Ustaz, saya ni jenis tak sambut hari jadi. Kita kata hadiah ni tuan-tuan bukan tunggu hari jadi. Orang kita yang dibentuk dengan suasana nak beri hadiah, tunggulah hari jadi dia bila hari jadi. Oh, bulan 12 lambat hari. Tak, hadiah ni tuan-tuan disunatkan tanpa melihat kepada latar belakang keadaan ataupun peristiwa. Memang kita, Nabi SAW kata tahadau tahabu. Selalulah memberi hadiah pada saudaramu, nescaya dia berlakunya kasih sayang. Tuan-tuan, hadiah tak syarat kita bungkus kata hadiah. Beri hadiah dia setangkai rambutan, cukuplah hadiah. Hantar ke dia durian 3-4 biji, hadiah. Kita jangan tunggu hadiah proper tu kena bungkus, kena name card dia, kena tak nama, kena tulis, kena wish dia. Tak, itu benda-benda yang sebenarnya mengganggu ataupun menjadikan kebajikan itu terbatas. Kita terpaksa tunggu. Kadang-kadang saya nak beri hadiah Ustaz, kata hadiah tak ingat beli. Habis tak bagi, tak bagilah Ustaz. Saya dah beli kata hadiah, tak bagi ni, tak beli kad dia tu. Habis tak bagi. Saya memang nak bagi Ustaz, tapi hari jadi dia belum sampai. Jangan perangai macam tu.
Saya tak nafikan kalau orang nak beri hadiah jadi, silakan, tak kisah. Cuma, konsep memberi hadiah tadi, biar kita faham dengan lebih meluas. Kerana ia pahala yang banyak, pahala yang besar. Itu tanda kita mencintai orang beriman. Dan mencintai orang beriman ini, pahalanya besar. Dan menggembirakan orang beriman juga pahala besar. Tak tunggu hari guru lah nak bagi hadiah ke guru, beri je. Dia hadiah guru kita, beri. Tunggulah hari guru. Nak tunggu hari guru, cikgu tu dah kena pindah. Dah tak dapat beri hadiah. Nak tunggu hari guru, kita pula pindah. Tak dapat. Dah dia guru kita, mengajar kita matematik, sains. Dia mengajar kita cara menjahit, dia mengajar kita cara masak. Tok guru kita ajar kita cara berkebun. Bila sebut tok guru, semua bidang yang beri manfaat pada kita. Lalu kita pun beri hadiah, ambil lah. Cikgu hadiah sikit. Hadiah apa ni? Ada buah manggis 4 kilo. Ni hadiah adalah buah semangka. Ni buah cempedak. Tapi cempedak ni cikgu bukan luar pagar, dalam pagar. Cikgu yang bimbang ni cempedak dalam pagar. Ni beri hadiah sekian. Artinya itulah muamalah yang baik. Jadi kalau kita tak boleh gembirakan orang Islam, tuan-tuan, jangan sedihkan dia. Dan yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az, kalau kita tak boleh puji dia, jangan cari kesalahan dia. Hebat ungkapan ini, tuan-tuan. Biar ia menjadi syiar hidup kita dan bersahabat. Kalau kita tak boleh tolong dia, jangan ganggu dia. Kalau tak boleh gembirakan dia, jangan sedihkan dia. Kalau kita tidak boleh puji kebaikannya, maka jangan mencari kesalahannya. Salah ni semua orang ada, cari tu masalahnya. Mencari-cari, maka jumpalah. Oh, jumpa kesalahan dia masa sekolah rendah dulu. Ungkit balik. Mak tu nampak je baik, sekolah rendah dulu jahat tu, gangster. Dosa kita. Dia kalau membangkitkan kisah silam, dosanya lebih besar. Berbanding kita menyebut kejahatan semasa dia. Kawan dah taubat lama dah. Dulu dia pukul bini, kita sebut, mak tu nampak je baik tu. Dulu pukul bini. Baik, kenapa sebut pula? Maka menyebut kesalahan. Mak tu nampak je bagus. Dulu dia nafkah bini pun tak kasih. Dulu. Bila? Dululah. 30 tahun dulu. Ya Allah, orang dah baik dah. Orang dah soleh dah. Orang dah berubah. Tentang menyebut kembali kejahatan orang yang silam. Hukumnya berdosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Maka jangan duk sebut-sebut dosa-dosa lama orang. Dia dah okey sekarang, okey lah. Kalau dia buat salah sekarang dan dia tak berhenti, maka waktu kita menyebut, kita melihat kepada masalahnya apa, tujuannya apa. Hasan Basri bila orang ngumpat dia pergi hantar hadiah. Terus hantar hadiah. Ini jenis anak murid ngumpat tok guru. Dia pun hantar hadiah. Dan dia kata tolong beritahu dia, terima kasih lah. Kerana kamu dah sampaikan pahala pada aku. Ini hadiahnya. Tentang kalau kita buat gitu geng kita bertumbuk ni. Lagi bergaduh besar. Ini yang boleh buat ni orang atas pada orang bawah lah. Sebagai satu teguran. Tok guru boleh buat kepada anak murid macam tu sebagai teguran. Kita sama-sama level jangan buat, nanti bergaduh lagi besar. Oh tak apa, beri hadiah. Kamu kata sebab aku umpat kamu, dia pun beri hadiah besar lagi. Aku pun bagi hadiah besar lagi sebab kamu banyak juga umpat untuk aku. Aku duduk bertukar hadiah, pernah hadiah je lah. Yang tujuannya untuk menegur. Kalau tok guru nak tegur anak murid, jadi kadang-kadang anak murid ni dia ada dah perangai-perangai tak elok dia. Tak beradat dan sebagainya. Mula mengumpat guru-guru ni. Maka untuk hentikan umpatan. Sebab bila dia umpat ulama'-ulama' ni, dosanya lagi besar. Lagi bermasalah dia. Kerana para ulama' terkenal orang yang banyak beri manfaat pada manusia. Maka dengan cara macam tu, dia cuba mengurangkan manfaat tersebut. Maka kalau guru, boleh. Ataupun kalau orang-orang yang atas bos ni, bos tengok pekerja ni memang ngumpat ke bos dia. Bos tu teruk, zalim, tak ada hati perut. Rupa-rupanya bos tu masa dia lahir memang tak ada hati perut dia. Dia umpat lebih-lebih. Bos pun lah. Ni gaji awak 1,500. Saya bagi lagi 100 bonus 100. Sebab apa? Sebab saya dengar awak selalu umpat saya. Jadi awak dah beri pahala awak pada saya. Saat nanti kan ramai pula pekerja ngumpat sebab dapat bonus. Terus semua ngumpat nak dapat bonus. Tetapi ini berhasil bagi orang yang faham agama. Orang faham agama, tuan-tuan, boleh kita buat macam ni. Sebab apa? Dia terasa. Tapi jenis tak faham agama, rupanya ngumpat orang ni income rupanya. Jadi pendapatan. Kita ngumpat haji tu banyak-banyak sikit. Nanti lepas ni dapat hadiah lagi. Orang macam ni jangan. Orang macam ni jangan bagi hadiah, bagi dia hukuman. Lebih baik. Nabi SAW menyatakan, seorang kalau dia melabuhkan tirai malunya, jadi kalau dia ada sifat malu, dia tak akan mengumpat. Tetapi sebagai umpatan itu menghina ciptaan Allah.
Kita nampak orang tempang. Kita nampak orang cacat. Kita nampak orang yang fizikalnya tidak sempurna macam kita tengok. Kita kata, oi dia ni pendeknya. Nak sama tinggi dengan anak aku umur 5 tahun tu. Umur dia dah 30, kita kata pendek. Oh dia tu ya Allah, gemuk boleh jadi pelampung ni. Kita umpat-umpat dia. Maka tuan-tuan sekalian, apa pandangan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi ke istana raja. Kemudian tuanku sultan ni, dia buat satu benda lah. Dia masak sikit. Tuanku nak jamu kita dengan nasi goreng. Nasi goreng power punya. Nasi goreng power, jamu. Lalu waktu tuan-tuan makan, tuan-tuan mau kritik. Nasi goreng ni masing lah. Kritik nasi goreng yang dibuat oleh tangan raja. Dan depan raja. Tuan-tuan berani tak kritik? Atau tuan makan, bila tuanku tanya, macam mana, sedap? Tuanku, ini kalau buka kedai tuanku, kedai lain semua tutup. Kedai lain barangkali merayu dengan tuanku supaya tuanku jangan goreng nasi. Sebab mereka boleh bankrupt. Pasti ayat tu keluar, ayat mengampu lah. Ayat mengampu. Takkanlah kita nak kata tuanku, punya nasi goreng tak sedap. Kalau tuanku buka kedai memang tutup lah. Saya ingat mungkin beratus masuk hospital. Keracunan terus. Tentang kalau kita menghina perbuatan seorang tuanku sultan, kita tahu akibat dia besar. Kena buang warga negara. Kenapa? Itu ciptaan dia nasi goreng. Bagaimana tuan-tuan ciptaan Allah? Allah cipta dia. Yang kita duk kritik dia pendek kenapa? Yang kita kritik dia ni lonjongnya panjang. Yang kita kritik dia ni gemuk. Yang kita kritik dia ni bla 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 dengan segala sifat-sifat dia. Kita mengkritik ciptaan Allah. Kerana itu ia merupakan satu kesalahan besar. Oleh sebab itu elakkan lidah kita menyebut. Habis tak, kalau hati sebut macam mana? Tentang hukum syarak dia tak ada kaitan. Dia tidak, hukum syarak ni dia tidak pergi kepada hukum hati. Sebab kalau orang umpat dalam hati berdosa tak? Dia tak berdosa umpat dalam hati. Tetapi apa yang kita sebut dalam hati ni suatu hari nanti akan keluar juga ikut lidah kita. Tuan-tuan jangan simpan benda-benda buruk dalam hati. Kelak lidah tetap mengeluarkannya. Sebab lidah itu umpama senduk bagi hati. Hati itu umpama peruyuk. Dan nama peruyuk, senduk datang, dia akan cebok, dia akan, kita katakan senduk dia, keluarkan apa yang ada dalam peruyuk. Hati kita kalau kita bersangka buruk, ya mula-mula dia tak keluar. Lama-lama lidah ini akan mengeluarkannya. Hati kalau kita simpan benda baik-baik, lama-lama lidah akan keluarkannya. Asal zikir dalam hati dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia keluar kat lidah juga, subhanallah, subhanallah. Akhirnya asal ngumpat dalam hati, saat ngumpat dalam hati tak dosa kan, saya nak ngumpat dalam hati. Memang tak dosa, akhirnya dia keluar ikut lidah kita. Sebab hati tidak boleh menyimpan. Hati kita tuan tak boleh simpan apa-apa. Kalau kita simpan, dia akan keluar ikut lidah. Macam mana pun dia akan keluar sampai masa dia. Dah penuh, kita dah loading dia penuh, dia akan keluar. Pernah diceritakan tentang Junaid Al-Baghdadi. Suatu hari Junaid Al-Baghdadi, tuan-tuan sekalian, dia nak hadiri pengkebumian. Pergi ke Masjid Baghdad, orang ramai pun tunggu, ramai. Tiba-tiba dia tengok seorang yang rupa bentuk macam pengemis minta sedekah. Berpakaian sufi. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, pada persepsi kita tu kita nampak, ni macam minta sedekah. Dia pun datang kat kereta kita pula, dah tutup tingkap cepat-cepat. Orang minta sedekah, walau dia nak beritahu cik, tangki minyak cik tak tutup. Kadang-kadang nak beritahu cik, sampah atas bumbung tu, cik lupa. Tapi kita tengok ni macam minta sedekah. Dekat je kita cepat-cepat tutup tingkap, buat olok-olok zikir. Semua zikir. Tak nak baginya diminta. Cepat sangat persepsi kita. Junaid Al-Baghdadi, dia tengok, orang ni kalau bekerja kan bagus. Dia sebut dalam hati dia, kalau orang ni kerja bagus. Tiba-tiba tuan-tuan malam hari, dia berzikir, dia ibadat, dia tak rasa seronok. Kenapa ibadat ni tak rasa lazat macam biasa? Akhirnya dalam keadaan dia mamai, nak tidur lah, nak ibadat tak rasa sedap ni. Mamai-mamai mengantuk tadi, tiba-tiba dia lihat seperti dia bermimpi. Orang meletakkan pengemis tu di atas hamparan kain depan dia, lalu berkata, makan dia sebab kamu umpat dia. Lalu kata Junaid Al-Baghdadi, saya semua sebut dalam hati untuk muhasabah diri saya sendiri. Lalu suara-suara itu berkata, kamu mengumpat, pergi minta maaf dengan dia.
Junaid pun tersedar dari tidur. Dia orang-orang baik ni tuan-tuan, dia cepat mendapat teguran. Tanda kita orang baik, kita buat salah atau hampir nak buat salah, belum buat salah, teguran tu datang bertubi-tubi. Sebab itu untung kita kalau kita masih melihat setiap nasihat-nasihat, setiap ceramah ustaz-ustaz kita itu sebagai teguran untuk kita. Tapi kalau kita kata ustaz ni ngutuk aku ni, tak ada kerja lain. Pagi-pagi ustaz ni ngutuk aku. Ustaz ni memang nak hentam aku ni, maka tidak ada lagi kebaikan kita. Sebab itu kita sentiasa mendengar ataupun melihat setiap perkataan-perkataan itu sebagai teguran pada kita. Terutama datang daripada orang soleh. Datang daripada para alim ulama. Datang daripada ibu bapa kita. Ni bila mak nasihat lebih-lebih memang bebel orang tua ni. Bila ustaz-ustaz pula tegur, dia kata, ustaz ni pandai ngata orang dah. Pandai ngata. Dia kebetulan kena tak kepala dia. Oh, pandai ngata. Walhal para asatizah, dia tetap ungkapannya walau bunyi sinis macam mana pun nasihat. Siapa lagi mampu beri nasihat pada kita kalau bukan golongan ini? Ustaz-ustaz kita kadang-kadang beronline-nya, berkuliahnya, si ustaz ni macam siku aku je. Ustaz ni macam perli aku tak, itu nasihat. Kalau mana kita melihat apa yang kita dengar itu nasihat, insya-Allah kita akan jadi lebih baik. Kita akan jadi baik. Allah Ta'ala bila nak suruh kita jadi baik, Allah Ta'ala hantar orang untuk menegur kita dengan apa cara sekalipun. Dan kita akan melihat ia sebagai teguran. Maka Junaid Al-Baghdadi pun pergi cari pengemis tadi, yang disangka pengemis. Pengemis tadi seperti tengah basuh sayur kat sungai. Dia bukan pengemis, dia bekerja. Lalu Junaid pun beri salam, Assalamualaikum. Lalu pengemis berkata, Abu Qasim, kamu datang ni nak ngumpat aku lagi ke? Masya Allah, orang ni tuan-tuan, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Ada orang kita nampak penampilannya memang tak lulus lah, kusuk masai, tak terurus. Tapi dia ni kalau bersumpah atas nama Allah, Allah sempurnakan sumpah dia. Doanya mustajab. Orang ni tuan-tuan kalau pergi rumah orang kena halau. Tapi dia dengan Allah begitu dekat. Sebab dia sentiasa mengadu pada Allah. Maka orang ni kata, wahai Junaid, Abu Qasim, ni datang nak umpat aku lagi ke? Moga Allah ampunkan aku dan ampunkan kamu. Kita ampun, Allah ampunkan kita berdua. Maknanya tuan-tuan sekalian, ingat ada orang Allah Ta'ala beri dia kasyaf ini. Allah beri dia firasat. Sebagaimana disebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman. Dia melihat dengan cahaya Allah. Mana Allah Ta'ala beritahu dia melalui ilhamnya. Dia ceritakan kisah Abu Ja'far Al-Balkhi. Dia kata ada seorang, orang balagh. Dia ibadat bagus. Bagus ibadat. Tetapi dia ni suka ngumpat. Ngumpat tak lepas. Dia rajin. Kuliah pun rajin. Qiyamulai pun rajin. Baca Quran pun rajin. Tapi bak ngumpat. Dah macam ketagih. Macam orang isap okok lah. Tak boleh nak buang. Dia tak isap pagi, isap tengah hari. Dia tak ngumpat pagi, dia ngumpat tengah hari. Ngumpat petang. Nak kecenderungan. Satu hari, dia hadir. Ada orang nak mandikan jenazah, dia pun hadir. Tapi orang ramai tetap berkata dia ni, ni orang fasik, ni orang fasik. Walhal dia tu orang baik. Maka orang alim ni, orang saya tanya, kenapa jadi macam tu? Kenapa orang panggil kamu fasik? Walau kamu ni dengan ibadatnya, dengan ketaatannya. Dia kata barangkali itu dosa aku mengumpat. Akhirnya Allah menjadikan pandangan orang kepada aku, tetap aku ni orang baik, orang tidak baik, walaupun aku baik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita katakan bahawa manusia ni saksi Allah atas muka bumi. Kadang-kadang kita dah buat baik banyak, orang kata dia tu sekian. Arti kita nilai balik, mungkin ada silap kita. Sehingga Allah menzahirkan pada mulut-mulut manusia tertentu akan keburukan kita. Maka kita baiki. Apapun tuan-tuan, kita melihat untuk menjadikannya sebagai pengajaran kita. Maka orang mengumpat, amalannya akan musnah. Amalannya akan berpindah. Maka ini umpatan-umpatan yang boleh membawa kerosakan. Jadi tuan-tuan, mengumpat ni elokkan sejauh-jauhnya. Ustaz, tapi kan ada benda-benda tu macam boleh. Sebab Nabi SAW pun buat, sahabat-sahabat pun buat, sekian tabi'in pun buat. Ya, para ulama bersepakat tentang ada 5 keadaan kita boleh mengumpat. Secara zahirnya bunyi mengumpat, tapi sebenarnya bukanlah mengumpat kerana ada maslahat. Sebab itu kita sebut tadi pada permulaan, bercakap ni biar ada maslahat.
biar ada maslahat. Yang ini kepentingan, tujuan dia. Yang pertama yang dibenarkan umpat ialah at-tazallum. At-tazallum maknanya untuk kita mengadu kepada hakim, mengadu kepada pihak berkuasa akan kezaliman orang tertentu pada kita. Dia jahat, dia ni begini, kita boleh sebut. Artinya isteri boleh mengadu ke mahkamah syariah, suami dia tak bagi nafkah, suami dia perangai buruk. Itu ngumpat, tapi pada kelompok golongan yang boleh menjatuhkan hukuman. Dia panggil tazallum. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ialah al-isti'anah ala taghyiri munkar. Kita nak minta tolong dia supaya mencegah kemungkaran. Dia kata mak tu suka sungguh mencuri, boleh tak halang dia mencuri? Atau kita cerita si Ali tu misalnya, atau si fulan, dia suka menyebarkan fitnah. Habis orang difitnah, habis orang dicerita buruk. Kita cerita ni dengan tujuan supaya ada orang menyekat dia. Ada orang beritahu, kita pun tegur dia, bang, abang ni duk asyik buruk-burukkan orang, abang tak takut ke dosa? Ada orang boleh selalu sampaikan pada dia. Dia panggil al-isti'anah ala taghyir munkar. Kita beritahu orang-orang yang mampu mengubah kemungkaran. Yang ketiga, al-istifta', minta fatwa. Kita sebut, Ustaz, fulan bin fulan, dia ni hutang saya tak bayar. Hutang tak bayar, Ustaz. Saya minta hutang, kata tak ada duit. Tapi saya dengar dia nak melancong kat Korea. Dia dah beli tiket ke Korea, Ustaz. Pandemik tak habis lagi nak pergi Korea dah. Saya dengar dia dah nak beli kereta baru. Tapi hutang saya tak bayar. Berapa saya hutang? Hutang saya sikit je, 300. Maka dia nak minta fatwa, boleh tak, Ustaz? Orang ni menangguhkan hutang saya. Atau seorang isteri nak minta fatwa, suami saya buat begini-begini, apa hukumnya? Ataupun partner saya, dia ni Ustaz, dia buat lagi duit syarikat. Khianat tak, Ustaz? Maka dia ada hak ambil duit tu. Maka ditanya fatwa, maka dia bolehkan. Dan yang keempat, tahzir muslimin. Kita nak beri peringatan pada orang Islam akan kejahatan seseorang. Kamu jangan beri dia duit pinjam tau, dia tu memang jenis tak bayar hutang. Beri peringatan. Kamu jangan kahwinkan anak dia dengan dia. Dia tu teruk, dulu dia suka belasah bini dia. Aku takut kalau dia kahwin dengan bini anak kau, dia belasah pula anak kau ni. Sebut kejahatan dia dengan tujuan memberi peringatan. Ya, kalau pukul sekali tak apalah, minta maaf. Ini memang perangai dia. Asyik muka orang dia. Tak boleh salah, dia pukul orang tu. Dia pukul kan. Kucing salah makan pun dia pukul. Oh, marah, teruk. Jadi, menyebut keburukan, tahzir muslimin. Memberi ingatan pada orang Islam akan bahaya dia. Ya, awak jangan kawang dia. Dia tu kalau kawan, dia suka seborkan kejahatan. Dia tengok mana jahat dia akan cerita ke orang, jangan kawang dia. Awak baik macam biasa je. Jangan cerita rahsia-rahsia diri awak peribadi, jangan. Ni kuat menyebor ni. Nanti dia telefon, dia tak cukup dia cerita ke orang, dia akan telefon orang tu pula. Telefon orang ni pula. Oh, ni jenis ngompak online ni. Terus telefon, pakai Facebook. Tak cukup dengan orang keliling dia. Ada orang macam tu, awak jangan kawang dia, ni bahaya, ni bahaya. Nampak dia macam baik tapi mulut dia. Tujuan kita memberi peringatan. Dan yang kelima, bila kita sebut sebagai alladhi yujahiru bi fisqihi wa bid'atihi, orang-orang yang dia ni berbangga dengan kejahatan dia. Mencuri dia berbangga, merompak berbangga, dia merogok dia berbangga. Apa pun kejahatan dia buat dia bangga. Dia tak semayang dia bangga. Semayang buat apa, bukan dapat duit. Aku tak semayang cuma sebab tu aku kaya. Dia kata. Aku tak perlu pergi kuliah buat apa, berkarat otak. Susah orang tegur kita, tak payah tegur-tegur lah. Kita hidup cara kita. Yang penting hati kita dengan Allah baik. Macam itulah orang selalu cakap. Dia tak tahu hati baik yang suruh dia buat baik. Jadi, kita pun tuan-tuan sekalian, nak umpat orang-orang yang secara berbangga melakukan maksiat. Dan yang keenam, dan penutupnya ialah at-ta'rif. Memang orang tu dikenali macam tu. Kalau tak sebut, orang tak kenal. Orang kata, mak mana? Mak Tempang, baru tahu. Sebut, mak yang rumah dia dekat kubur, tak kenal lagi. Kubur mana pula ni? Mak yang rumah dia atap gini, tak kenal. Mak Tempang, confirm kenal. Sebut ni muda. Muda mana pula ni? Sebab kampung saya ni ada 3 muda. Muda hitam, muda berbulu, muda botak. 3. Kita pun tergamar. Ada juga orang terkenal dengan gelaran. Tak dia duduk kini. Itu dapat nama dia muda bulu.
Muda bulu. Sebab badan dia banyak bulu. Ada orang secara takrif dikenal. Tapi jangan kita yang letak gelarang tu. Benda tu dah memang orang kata dah berkurung lama yang terkenal macam tu. Mak apa panggil mak cuping. Mak cuping telinga. Orang yang pun ada cuping telinga juga tapi telinga dia besar. Orang panggil apa? Abu mana? Abu jering. Sebab dia jual jering. Dan sebagainya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, ada 6 keadaan dia haruskan kita mengumpat. Namun, kita tidak mudah-mudah menggunakannya, kita bimbang. Takut ia menjadi umpatan yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.